belakang ni sebenarnya kita akan belajar pada 3.2 nanti, sebab apa bendanya sedikit je. Dia nampak dia berulang pada bahagian tu, tapi kita akan habiskan pada minggu hadapan lah. Ni sedikit je sebenarnya kalau kita tengok pada 3.2 ni. Okay, so nanti kita last kali kita akan buat aktiviti pada yang ini, aktiviti ni. Aktiviti amali komputer 3.1 dengan kita akan selesaikan aktiviti 3.3. Ini hari ni kita punya aktiviti lah. Kita kena buat sikit programming. Buat IMA kalau kita tak ada programming pun kita boleh tulis guna tangan je. So hari ni kita akan lebih fokus pada muka surat. Kita nak habiskan hari ni, kita perlu lihat pada muka surat. Ini pada muka surat 90. Dalam buku teks kamu muka surat 90. Muka surat 90 kita nak belajar pasal pemboleh ubah. Tapi sebelum itu kita nak bincangkan soalan yang kita dah buatkan sebelum ni, sebab apa itu penutup untuk sampai kita belajar sampai string sebelum ni. So kita nak bincangkan dulu supaya kita akan dapat tahu kenapa kita salah, kenapa kita betul. Okey. Dalam bahagian soalan ni, okey. Soalan pertama sekali, dalam bahagian ni ramai yang akan jawab salah. Sebab apa? Dia akan terlihat sama ada nak letak string ataupun char. Nak letak string ataupun char. Dalam bahagian ini, jawapan saya ambil seorang murid yang menjawab. Sementara tu saling-saling kita ambil Damia lah. Contohlah Damia. Okey, contoh. Kebiasaan dia akan jawab char. Sebab apa? Char juga adalah rentetan. Dalam buku teks kalau kamu baca, char tu datang dulu sebelum string. Jadi ada yang jawab char sebelum tadi. Tapi jawapan sebenarnya adalah string. Sebab apa? Jenis data yang daripada satu urutan aksara yang berjujukan. Berjujukan ni berjujukan. Yang membentuk satu rentetan. Ni ayat dia kat sini. Maksud apa? Dia tu adalah gabungan daripada char-char tadi tu menjadi satu rentetan ayat dan sebagainya. Maka dia tidak boleh dipanggil sebagai char. Tapi dipanggil sebagai string. Kalau kita lihat pada buku teks kamu, nak bezakan char dengan string ni, kalau lihat kat sini definisi penggunaan dia ni ada tak kat sini. Ini string, ini string ada tak char. Kita lihat pada buku surat dalam buku teks kamu, ni boolean, kejap ya. Ni string juga. Okey, char ni, ini char. Ialah sejenis data yang digunakan untuk mewakili aksara saja. Ni ayat dia. Mewakili aksara saja. Dia bukan rentetan. Tapi kalau kita lihat pada orang kata apa? Kalau kita lihat pada string, dia akan tulis kat sini string adalah terdiri daripada urutan aksara yang berjujukan yang membentuk satu rentetan. Itu beza dia daripada segi bahasa lah. Tapi kebiasaan dia akan bila dia akan jawab bila tengok aksara, automatically dia akan fikir dua sama ada ia adalah char ataupun string. Tapi bila dikata ada rentetan yang berjujukan ke, maka ia adalah satu benda yang dalam satu konsonan yang bergabung menjadi panjang lah, satu ayat dan sebagainya, maka ia tidak boleh dipanggil sebagai char tapi dipanggil sebagai string. Dipanggil sebagai string. So jawapan pada bahagian ni, jawapan sebenarnya adalah string. Okey. Pengkelasan jenis aksara char terbahagi kepada 3 kecuali okey. Dia ada huruf, digit, simbol, bukan bahasa. Bahasa tak termasuk. Bahasa tak termasuk. Yang adalah pasal huruf, digit dan simbol. Itu ada lihat pada muka surat berapa ni? Muka surat 81. Muka surat 81. Ini jadual 3.2 tu. Itu adalah jawapan bagi soalan nombor 2. Okay, kita lihat pula jawab soalan nombor 3. ASCII merujuk kepada American Standard Code for Information Interchange. Itu ada pada muka surat 82. 82 yang ini. 82. Betul ni 82. Ni. Jawapan ni pada mana ya? Saya jumpa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 81 ASCII code. Ini jawapan dia pada bahagian bawah chart tu. American Standard Code for Information
Interchange. Tapi tak ada yang jawab interlock ke dan sebagainya. Ucap tahniah lah. Maksudnya kamu tahulah apa itu ASCII code. Ya. Okey, kemudian kita masuk pada bahagian ni. Nyatakan kod arahan bahasa pengaturcaran Python yang menghitung bilangan aksara dalam string. Ini kita lihat pada yang ini. Ya, pada bahagian yang ini. Ya. Tuan punya badannya ada tak ni? Nur Damirah. Ada tak? Damirah ada tak? Ada ke tak Damirah? Boleh dengar suara sikit Damirah? Damirah? Oh Damirah. Ke tak ada? Ada dalam ni. Dia senyap je. Okey. Cikgu tanda Damirah punya ya. Damirah line tak elok cikgu. Cari tanda ya. Tak apa kan, jadikan sebagai contoh boleh ya Damirah, kita belajar. Sambil belajar kita kongsi dengan rakan-rakan. Macam mana boleh salah ke mana. Okey. Okey, terima kasih Damirah. Okey, nyatakan kod arahan bahasa pengaturcaraan yang menghitung bilangan aksara dalam string. Okey. Kalau dalam ni kita punya contoh ni, kita punya dalam buku teks ni yang menghitung. Yang menghitung apa? Menghitung bilangan aksara dalam string. Itu len, ya len. Tukar color lain lah. Dia sama pula. Jadi lain juga. Yang mana ni padam lah. Macam mana ni? Kalau highlight korang dia jadi color lain. Okey, ni adalah jawapannya len. Len ataupun kurungan. Ada cara lah. Ada yang jawab dia macam jenis lah. Yang ada pernah jawab kat bawah ni ada antara contoh jawapan-jawapan kawan kamu lah. Print ni salah. Print ni keluarkan. Ya, fungsi print untuk keluarkan output. Ini dia print tu keluarkan output. Tapi kebiasaan kalau kita buat dalam programming, contoh kita buat Python, Python online compile. Okay. Ya, saya bukakan ni satu online compiler. Okey. Contoh kita nak buat ni kan. Okey. Dalam ayat ni dia nak pasal len. Kamu mungkin orang kata apa? Tersalah pengambilan pada ayat. Contoh ayat dia adalah saya budak baik. Okey. Kemudian ayat ni adalah berjenis str ataupun string. Ini adalah contoh penulisan yang terbaik. Ada pemboleh ubah, ada ni kejap lagi kita akan belajar pemboleh ubah, ada jenis data, ada value dia. Value dia pasal apa. Okay, so mungkin ada Damirah mungkin dia sedikit kekeliru, mungkin dia sebab kita mula dalam tu dia tulis print. Kita print, kemudian kita tulis len ayat. Okay. Mungkin dia kata dia ambil yang print ni. Sebenarnya yang mengira sebenarnya adalah len. Yang print ni hanya untuk keluarkan. Ya, dia akan keluar macam ni 15. Panjang ayat ni adalah 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Termasuk ruangan kosong yang ditinggalkan. Ini contoh penggunaan ni. Kalau dalam Python, kalau kamu nanti kita guna Python yang ada di sekolah tu, guna fungsi print ni tak ada pun tak apa. Tapi dalam kita nak gunakan Python secara online ni, library dia pasal ni tak ada. So kita kena letak print. Sebab apa di kebiasaan dia akan letak print ni, sebab apa kebiasaan print ni menyatakan apa keluaran dia. Itu. Nanti kita akan tunjukkan contoh dekat sekolah nanti. Ya. Okay, so ini antara penggunaan len tersebut. Ya, penggunaan len tersebut dalam bagi arti kata yang bagaimana. Okay. So kita bagi kepada yang seterusnya. Mana tadi kita? Okay. Kat sini. Okay, so kita dah di bahagian ni. Okey, yang ini pula nyatakan kod arahan. Yang ni saya letak kosong lagi Damira. Okey, sebab apa print salah. Okey, nyatakan kod arahan. Jawapannya yang menggabungkan dua string dan mengulangkan string. Okey. Dan mengulangkan string. Menggabungkan dua string dan mengulangkan string. Okey, jawapannya adalah betul. Yang kedua-dua ini adalah fungsinya untuk menggabungkan string dan ini untuk mengulangkan string. Okey, dia betul. Satu markah. Alright. Fungsi yang seterusnya, sebab kat sini salah, sebab apa dia kena masukkan. Ya, jawapan ni sepatutnya kena salah satu lah. Tapi yang cikgu bagi sini soalan satu je. Ya. Tapi jawapannya ni sedikit sangat. Jadi patutnya cikgu kena tambah lagi. Sorry. Nanti cikgu betulkan. Okey, kemudian pada bahagian ni lah fungsi join. Join betul.
fungsi dia menambahkan aksara yang dinyatakan dalam setiap aksara. Ya. Ini fungsi dia. Join ya, aksara tersebut. Menambahkan aksara di antara setiap aksara. Ada pada muka surat, muka surat 83 dalam buku teks kamu. Okey, ni betul. Kemudian kat sini adalah tulis macam-macam jenis kan. Ada join macam ni. Tapi dalam arti kata, bila kita nak tulis join, contohnya kita letak karakter kan, print, kemudian kita letak dalam ni, apa karakter dia, kemudian saya buat macam ni lah, kemudian saya akan letak comma, kemudian saya letak join, kemudian kita letak ayat. Okay, print bawah ni saya buang, takut nanti pening. Okay, sekejap ya. Join, name join is not, okay, is not defined. Join ayat, sekejap ya, join dot. Okay, dia akan ni, bukan koma ya, tapi dia dot. Cikgu tersalah tadi kat bahagian atas ni, dia patutnya pada bahagian atas ni kita bukan letak koma. Koma ni adalah simbol menyambung. Tapi kalau kita guna join, dia kena ada dot. Join dot. Maksud apa? Menggabungkan dia punya karakter yang ini dengan ayat yang ke atas ni. So nanti dia akan keluarkan pada bahagian bawah ni. Ini contoh keluaran bagi apa yang kita paparkan. Saya budak baik, setiap tu dia akan letak, orang kata apa, akan letak dia punya separator ni ya. So, ada membezakan setiap S, A, Y, A ni contohlah. Okay, join ni fungsi join. Tapi kalau kita buat join ni dalam huruf besar J, boleh tak join macam ni? Boleh. Okay, tak boleh sebab apa? Join ni kalau kita gunakan dalam buku teks pun, dia sebenarnya dalam huruf kecil. J dia huruf kecil, bukan huruf besar. Tapi tak biasa sebab ada yang jawab J dia kecil, kalau macam ni sepatutnya baru betul. Tapi kalau kita buat J dia besar, dalam segi sinteks, Allah kat atas ni, daripada segi sinteks, dia akan ada masalah pada compiler ni. Dia tak boleh nak detect. Ya, kita kena tulis huruf kecil, J. Tapi kalau kita nak letak jarak, boleh tak? Teran, jarak tak jadi masalah. Tetapi huruf J ni untuk join ni, kena huruf kecil, bukan huruf besar. Ya, macam yang Damirah buat ni huruf besar, tapi tak apalah, cikgu tanda betul lah, tapi lepas ni kena ingatkan baliklah huruf dia sama kena kecil. Ya, okey. Raja di bawah menunjukkan keratan atau cara bagi A sama dengan 30, print A lebih kecil daripada A lebih besar daripada 3, A lebih kecil daripada 3. Okey, dalam bahagian ini dia nak tanyakan pasal true false. Sebab apa? Bila dia letakkan print A ni macam ni, dia adalah bagi contohnya satu syarat. Ya, syarat maksudnya A lebih besar daripada 3. Dia akan betul atau salah, true atau false. Jadi jawapannya adalah pada bahagian ini adalah true. A lebih besar pada 3, true. Manakala yang bahagian B pula jawapannya adalah false. Sebab apa? A lebih kecil daripada 3. Sebab apa? Nilai A sekarang adalah 30. Jadi 30 tu lebih besar daripada 3. So dia akan jadi false pada bahagian ni. Okey, untuk ini kita dah bincangkan sebelum ni. Tapi masih lagi tak ada dalam slide yang tu pun ada dah sebenarnya saya bagikan. Tapi dalam bahagian ni masih lagi yang jawab dia tak menjawab soalan. Tapi yang ini salah. Sebab apa? Kita kena letakkan contoh. Okey, kita letakkan kalkulator. Okey, dalam kalkulator ni contoh. If harga lebih besar atau sama dengan 100, maka ia akan masuk kepada bahagian discount. Harga diskaun sama dengan 30%. Maksudnya harga diskaun akan pergi kepada harga diskaun ni lah. So sekarang ni harga dia 145.99 darab dengan 0.7, dia akan jadi nilai dia 102 pada bahagian tak jadi dia tak tulis kat ni 102. Jadi cikgu kosongkan lah, betul dah benda ni, tapi dia tak tulis. Untuk bahagian kedua pula, sebab apa 99 ni lebih kecil daripada 100, dia akan bagi kepada harga total sama dengan harga total. Jadi tak ada diskaun kat situ, jawapannya dah 99. Yang ni betul, yang ni tak payah tulis pun tak apa. Yang ni saja patut tulis. Nah ini satu markah. Save. Sekarang Damirah dapat 6/10. So cikgu akan letak Damirah. Nur Damirah. Okay. 1 hadir,
1 buat markahnya 6. Ini contohlah saya letakkan perwakilan untuk markah dengan apa yang kamu dah buat. Okey, untuk tugasan minggu lepas, okey, minggu lepas ada berapa orang? Ada 9 orang yang tak buat. Daripada kelas kita ada 29, 20 telah menjawab. Ada lagi 9 orang tak jawab. Jadi kosonglah bahagian ni. Kosong, saya tandakan color lain lah. Color putih. Maksudnya apa? Tak buat lagi. Kat sini penting sebab apa cikgu nak letakkan markah PBD kamu, berapa kamu punya tahap kefahaman. Sebab nanti kalau dalam file PBD ni, kita nak tentukan soalan untuk peperiksaan kita nanti tahap macam mana. Kalau tahap belajar bagus, maka kita akan letak soalannya sukar sikit lah. Tapi kalau soalan dia dalam keadaan pelajar semuanya bawah daripada band, maksudnya 5 ni, band dia 3 ke atas. Manakala kalau dia dapat 2 markah, macam ni, siapa ni? Siapa dah? Dia tak tengok lagi sama ada Adam dah buat belum yang baru. Jadi sepatutnya kalau 2 ni dia dapat band 1 atau band 2. Jadi dia tak tapai dengan apa yang perlu dibuatkan. Jadi dia sepatutnya kena buat macam hari tu saya suruh Madiha. Madiha dah buat kan? Madiha kali pertama dia buat 1. Kali kedua dia dapat 10. Ni contohlah, maksudnya apa, kita buat balik sekali untuk kita nak betulkan band kita. Nanti daripada markah-markah ni, daripada yang markah yang pertama ni, markah yang kedua ni semua saya ambil. Nanti saya akan lihatlah, letakkan kamu ni berada pada band berapa untuk persekitaran kod ni. Nanti kamu dapat ni lah. Bagus nampak sikit lah kamu punya tahap tu di mana. Nanti last sekali nanti cikgu akan bagilah band berapa kamu pada akhirnya. Okey. So hari ni kita nak masuk kepada sambungan daripada kita tinggalkan soalan tadi, walaupun kita ada lebih kurang ada beberapa lagi, ada 11 lagi yang tak bertanda. Don't worry, nanti cikgu lepas ni cikgu akan tanda dan cikgu akan paparkan markah untuk hari ini dan juga untuk yang minggu lepas punya jawapan. So hari ni kita nak lebih fokus untuk kita nak habiskan untuk persekitaran kod arahan ini pada 3.1.1 sebelum kita nak masuk 3.2. Jadi kita akan lihat pada bab ini, kita nak nanti last kali nanti cikgu akan compilekan semua, akan letakkan dalam grup kita nota ini yang mana kamu boleh baca dalam kamu punya phone lah, boleh download dalam bentuk PDF je. Nanti cikgu akan kecilkan dia punya orang kata size ni, jadi kamu boleh download lah dengan baik dan boleh simpan dalam phone. Kalau tak nak simpan dalam phone pun, kita dalam Telegram pun kita boleh baca. Kita boleh baca balik. Okey, so hari ni kita nak orang kata apa, lebih kenal lagi. Sebab apa, benda ni kita dah buat dah sebelum ni. Cuma pada dia punya peletakan dia, tapi kita masih tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada bahagian tersebut. Okey. Sebenarnya kita bila nak buat programming, kita dah tahu dah pemboleh ubah tu apa. Macam kita nak belajar pasal kita nak banner untuk struktur kawalan yang sebelum ni. Slide yang sebelum ni. Kita nak belajar struktur kawalan tersebut. Sebenarnya sebelum kita buat struktur kawalan, kita kena faham dulu apa itu pemboleh ubah. Okey, dalam ayat ni dia kata apa? Pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Itu dia punya ayat yang pertama. Dia ada fungsi ni adalah untuk dia adalah cikgu letak ni ke sini. Okey, cikgu senang sikit cikgu nak kali-kalingkan dia. Okey, pemboleh ubah adalah ingatan untuk digunakan dalam atur cara. Okey, pemboleh ubah ialah storan ingatan. Dia punya keyword dia adalah storan ingatan. Storan ingatan. Storan ingatan. Cikgu boldkan kat situ, cikgu underline. Storan ingatan. Sebab apa? Dalam pemboleh ubah tu kita umpukkan beberapa nilai yang kita inginkan. Cuba kita lihat pada rajah 3.8 dalam buku teks kamu. Pemboleh ubah itu pasu tu, nama. Pemboleh ubah itu nama. Dan manakala apa yang ada dalam nama tu diumpukkan dengan Daniel. Maksudnya apa? Nama Daniel. Nama itu adalah pemboleh ubah, manakala pemboleh ubah tu diumpukkan dengan value, dengan nilai. Dan nilai tersebut adalah Daniel. Yang macam kita buat tadilah. So kalau contohlah kita nak okey. So kita akan lihat pada contoh yang ni, pemboleh ubah. So yang nama itu pengecam bagi pemboleh ubah. Nama, lagi alamat, lagi apa? Nombor. Itu semua adalah pemboleh ubah yang kita nak gunakan dalam kita punya atur cara.
Lagi kalau kita buat untuk yang mengira luas segitiga, kita masih ada apa? Setengah, darab tapak, darab tinggi. Tapak dengan tinggi itu dipanggil sebagai betul ke Cikgu Ridwan? Tapak darab tinggi Apa? untuk segitiga ni. Segitiga 1/2 tapak darab tinggi, betul. Okay, yang ini tapak, bawah ni tapak Ya, tapak. Yang ni tapak, yang ni tinggi. Ya, betul. Okey. Darab dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Maaf, susah buruk tak pakai ni. Tak pakai pen. Okey, ini contoh. Yang tapak dengan tinggi ni adalah pemboleh ubah. Ni adalah dipanggil sebagai pemboleh ubah. Sebab apa? Nilai dia berubah-ubah pada masukan nanti. Kita akan letakkan. Kalau segitiga ini tapak dia berapa, tinggi dia berapa. Jadi dia sesuatu itu sentiasa berubah-ubah. Itu dipanggil sebagai pengecam bagi pemboleh ubah. Kalau pemboleh ubah, nama ni bagi atas ni. Ini contoh adalah pemboleh ubah. Dia dalam kira macam pasu tadilah, pasu. Tempat simpanan dia. Ya, okey. Tadi. Okey, kemudian STR. STR adalah jenis data. Jenis data. Tak letak tak ada masalah kalau dalam programming, tapi kadang-kadang kita akan orang kata apa? Sukar nak tentukan jenis apa sebenarnya. Okey, sebenar apa yang kita nak paparkan. Tapi kalau kamu letak pada STR itu maksudnya string, maka kita boleh identify lah value tersebut bernilai string. Jadi kalau kita lihat pada sini, contoh yang kedua adalah Ahmad. Ahmad tu adalah nilai bagi nama tersebut. Macam dalam pasu tadi, Daniel kan? Daniel. Dalam ni Daniel lah. Daniel. Okey, Daniel. Kalau dalam contoh tersebut, cikgu cuba buang sikit erase all. Kalau dalam contoh tersebut, cara kita nak umpukkan, nanti dia akan jadi macam ni. Ya, kalau dalam tu ditulis Daniel. Itu kan apa? Daniel. Tu dah aja ni. Ya, kat sini Daniel. Okey, macam ni lah kira Daniel. Ya, nama Daniel. Okey, macam tu. Tetapi kalau contohnya kita tak letakkan benda ni. Ya, tak letakkan. Okey, letaklah macam ni contoh kan. Alright. Contoh saya bagi contoh yang lain. Okey, kat bahagian bawah ni. Okey, ni. Contoh saya nak ubah yang ni. Jadi saya tak letakkan STR ni kat depan. Saya buangkan bahagian ni supaya kita lihat macam sesuatu yang kita tak boleh identify. Kejap lagi. Sekejap ya, cikgu buang ni dulu. Jadi kita nak tengok bezanya apa bila kita letakkan nilai. Nilai ni, contoh nama, markah, nama 1. Integer 1. Macam ni. Ya, ataupun dalam kalau dalam programming macam ni pun boleh, tak ada masalah. Dalam programming. Tapi kita tak tahu apa nilai tersebut. Okay. Nama 1. Okey, dalam keadaan ini, okey, 100 lah, tak ingat 100 kan. Okey, nama 100. Ada ke nama 100? Nombor lah, nombor. Apa nama? Nombor 100. Nombor 100. Okey, katakanlah kita nak buat macam ni. Apa yang akan berlaku dalam programming nanti? Okey, kita buka dalam programming lah contoh. Kita nak tengok apa kesan kalau kita tak letakkan dia punya pentakrifan pada jenis data yang kita guna. Sekejap cikgu buka kat mana tadi. Okey, kita buka pada yang tadi. So, buka pada Python. So, kita akan letak yang balik tadi. Nombor sama dengan 100. Kita buat satu operasi, jumlah sama dengan nombor kuasa 2 ataupun darab 2. Okey, kita darabkan dengan 2. Ni darab 2. Kalau kuasa dia akan doublekan 2 macam ni. Ni kuasa 2. Tapi kalau ni darab 2. Okey, kita akan letak kat bawah ni print. Oh, besar pula printnya. Print. Kita akan letak print
jumlah. Jumlah copy. Jadi kita buat satu lagi, koma. Kat sini. Cuba kita run, kita lihat apa yang berlaku. Kalau kita letak dia adalah nombor, jadi bila kita buat contoh macam ni, apa yang berlaku? Jumlah sama dengan 100, ya. Jadi apa ni? 100,100. Betul Cik Wan ni? 100,100 dia punya sebutan bagi nombor matematik tersebut. Jadi dalam keadaan ini, betul tak? 100 darab dengan 2, sepatut nilai dia akan jadi 200. Tapi dalam keadaan kat bawah ni jadi 100. Sebab apa 100? Sebab apa dalam keadaan ini dia bukan darabkan nilai tersebut. Sebab apa nilai ini bernilai string. Sebab apa nilai string? Sebab dalam bahagian ini yang namanya apa yang dipanggil, yang kalau kamu lihat pada yang atas tu dia ada telinga tu. Telinga tu dipanggil sebagai Allahumma salli wa sallim quotation mark. Adalah quotation mark. Ni quotation mark. Ya. Ni adalah quotation mark. Ni adalah double quotation mark. Kalau ni single quotation mark. Ini adalah single, ni single quotation mark. Kalau ini adalah double quotation mark. Ya, nama dia. Nama bagi benda ni. Jadi kalau kita letakkan ini secara tidak langsungnya dia adalah sama dengan string. Ya, sama dengan string. Nilai tersebut adalah nilai string. Dalam keadaan yang berbeza lah. Okey, cikgu letakkan sini jumlah, nombor. So kita buat benda yang sama. Copy. Tapi dalam keadaan yang kedua ni kita ubah sedikit. Tetapi kita letak nombor tak ada telinga. Ada telinga. So kita akan lihat pada jumlah je. Nombor 1. Nombor 2. Tadi yang pertama nombor 1. So nombor 2, jumlah 2, so akan jumlah 2. Kenapa cikgu letak macam ni? Sebab apa? Nama pun boleh ubah, tidak boleh sama dalam operasi yang berbeza. Takut nanti dia akan memegang nilai yang sama. So bila cikgu run, okay, yang pertama sekali dia akan jadi, yang tadi tu 100 lah. Sebab apa? Dia copy nilai string ni menjadi 2 kali. Tapi dalam keadaan yang kedua, dia buat benda yang betul. Apa? Nilai tersebut bernilai integer, dan didarab dengan 2, dia akan jadi 200. Ini menjadi satu masalah kalau kita tidak meletakkan perwakilan nilai pada yang ini. Bila kita buat programming, nampak macam betul. Jadi kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam ni. Jadi kalau kita nak elakkan daripada berlakunya kesalahan tersebut, kita secara mutlaknya letakkan secara automatically. Ya, apakah nilai pemboleh ubah tu ataupun apakah jenis data bagi pemboleh ubah tu. Arti kata yang lain, bila orang baca kita punya programming, orang akan tahu, okey, nilai untuk nombor tersebut adalah string. Jadi dia akan berlaku, nanti dia akan jadi macam inilah keluaran dia. Tetapi kalau kita letakkan yang ini pula bernilai integer, maka dia akan jadi integer. Yang kalau nombor integer ataupun double tak perlu letak, atau float tak perlu letak yang tadi quotation mark, dia letak macam ni je automatic ni. Tapi kalau kita letak kat sini float, dia akan jadikan ia adalah nombor perpuluhan, ya, float. Okey, 200.0. Okey, contoh kita nak print jumlah. Okey, kalau kita nak buatkan jumlah ini dia punya ada berapa belakang je, so kita akan letak round berapa. Okay, kita nak letak puluhan dia nak 2. Okay, kita tutup balik. Okay, pada bahagian belakang. So nanti daripada 200.0 dia akan jadi 200. Mana ni? Round jumlah, float. Okay, nak letakkan, okay, sorry. Kita letakkan, sebab apa dalam erti kata ni dia tak ada ni. So float kita akan letak 0.00. Nanti dia akan jadikan sini. Tidak juga. Kenapa ya? Float darab dengan 2. Sepatutnya, okay, sorry. Okay, kita kena letak juga nanti dalam bahagian ni float juga. Float bagi keadaannya. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Run. Tidak juga berlaku. Kenapa ya? Sepatut dia akan kalau bahagi jadi tak? Bahagi pun tak. Jadi kenapa kalau kita letak 4? Tak nak juga.
Kenapa ya jumlah sama dengan round? Sepatutnya dia akan sekejap ya, print jumlah round jumlah 2.4. Okay, run. Tak nak juga. Kenapa ya? Kita tengok fungsi balik betul tak kita punya programming tersebut. Round. Tak ya, cikgu mungkin ada tertinggal ke dan sebagainya. Kadang kita lupa. Kita kena ingat balik. Okey, dekat sini guna type. Okey, kena round. Round C jumlah dengan 2. Sepatutnya betul dah tu. Tapi tak tahulah kesilapan pada mana. Okey, kalau ni darab point 12, dia akan jadi apa? Okey. Nilai tersebut ya, nilai tersebut. Jadi kita bukan salah coding tu. Bukan salah coding ni. Tapi salah pada dia punya automatically. Kalau 4 ni dia keluar 4 lah. Kalau tak 2 kat sini, dia akan jadi 2. Ni contohlah untuk letakkan round tadi kat mana. Dekat sini. Okey, itu antara fungsi dia. Okey. Untuk pemboleh ubah. Jadi nak letakkan satu pemboleh ubah yang terbaik, kita kena buat macam ni. Kena ada nama. Ya, kena ada jenis data. Kemudian kena ada value dia. Jadi ketiga-tiga benda ni adalah benda-benda yang wajib ada ketika nak buat programming nanti. Ketiga-tiga benda ni. Jadi kalau kita tak buat salah satunya, nanti akan mendatangkan kesukaran bagi orang lain nak lihat dalam programming kita. Macam tadi, masalah tadi. Macam kita letak nombor 100 yang ada quotation mark dengan yang tak ada quotation mark, maka dia akan jadi nilainya berbeza. Yang ada quotation mark akan jadi string. Ima pada keadaannya, dia kelihatan nombor juga. Tapi dalam keadaan pengenalan Python, dia tidak fikirkan dia adalah nombor. Itu contohlah penulisan, orang kata apa, sedikit orang kata logic ataupun logic error yang berlaku ketika kita nak buat kita punya programming. Sekejap ya, cikgu tanda dulu kehadiran hari ni Nurul Aini. Nurul Aini kan? Nurul Aini. Okey. Okey. Dulu kita ada lah juga 20. Minggu-minggu ni jadi sedikit lah kita punya. Ada yang mula-mula dulu kelas kita 15, kemudian 12. Yang ini kerja. Lepas tu kita jadi 11, jadi 12, hari ni jadi 13. Mana kawan-kawan yang lain ni? Okey. So kita akan masuk yang seterusnya. Kita nak masuk pada bahagian peletakan masih dalam pemboleh ubah lagi. Ini contoh orang kata apa yang akan meletakkan nilai yang berbeza ketika kita buat programming nanti. Okey, ini jadi kalau nanti cikgu kamu tak nampak, jadi cikgu akan letakkan contoh dia kat sini. Sebagai orang kata apa, bila kamu lihat nota yang ada dalam ni, nanti kamu akan tahu apa menyebabkan perbezaan dan kesalahan yang berlaku. Okay, cikgu ni kan kecilkan dulu. Okay. Mana ni? Okay, cikgu buang ni. Ke atas sikit. Tak nak turun bawah ni. Okay. So ni bawah ni contoh lah contoh yang berlaku. Jadi yang ini cikgu letakkan kosong balik lah. Yang ini jumlah round tak nak lah sebab kita nak sambung pada bahagian atas tersebut. Sama je. Okay, so kita run balik. Cikgu nak print screen nak letak dalam kamu punya group. Okay, alternate print screen. Nanti dalam nota ni dia adalah. Jadi cikgu betulkan nota ni balik supaya nanti kamu dapat bezakan apa itu masukan yang berbeza-beza, tetapi dalam dia kata apa, dia punya yang ini. Okay, Ctrl X, kita akan buat versus. Oops. Okay, 44, kecil sikit. Alright, buat. So cikgu akan letakkan yang kita buat dari mana tadi. Alternate print screen. Okay, kita akan pastekan dalam kita punya nota. Ctrl V.
Kita crop, ya. Nanti kalau dalam nota tersebut adalah kita boleh lihat kenapa dia ada perbezaan pada tersebut. Allah, salah pula. Maaf. Ya. Sepatutnya kat sini darab, bahagi pula. Okey, darab. Okey, nanti tak nampak beza dia. Alternate run balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita alternate print screen. Okey, kita paste balik kat sini. Ctrl V. So kita crop. Sorry kita sambil-sambil tu kita buat nota sama-sama. Supaya nanti kita apa yang kita bincangkan dalam ni, kita tak tertinggal dalam nota kita. Sekurang-kurangnya kita tahu kalau keluar dalam exam nanti pun tak menjadi masalah. Sebab apa kita dah pernah jumpa dah sebelum ni. Okey. Kita kecilkan. Tak kat bahagian bawah ni. Kita boleh tengoklah nanti beza dia. Okey, cikgu akan letakkan border sikit hitam. Okey. Boleh ubah. Kemudian dalam ni beza. Okay. Ini contohlah peletakan nombor ni dengan nombor 100 dengan nombor 100 yang ada quotation mark. Okay. Jadi dia punya paparan lahir yang keluar pun berbeza. Okay. So itu yang seterusnya kita akan lihat pemboleh ubah. Bila kita nak istihar dalam pemboleh ubah ni, ada beberapa dia punya syarat-syarat dia. Syarat-syarat yang orang kata apa? Syarat-syarat yang mana menjadikan dia salah satu asbab bahawa pemboleh ubah tu diistihar dengan baik. Ya, pemboleh ubah itu diistihar dengan baik. Kita kata ni syarat. Syarat. So, syarat pertama, nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z ataupun A hingga Z dan digit 0 hingga 9. Nama pemboleh ubah tersebut. Ya, boleh berada pada A sampai Z ataupun A hingga Z. Maksudnya apa? Huruf besar atau huruf kecil dan digit 0 sampai 9. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut, supaya kod atau cara yang dibangunkan dapat difahami dengan mudah. Ni yang selalunya akan berlaku ketika orang buat atau cara. Dia punya nama suka-suka hati dia je. Nanti kita akan lihat. Ya, Wa'imah pada kat sekarang ni tak pernah berlaku. Tapi bila nanti dah mula buat atau cara, kita akan lihat contohlah kita nak kira satu yang ini. Ya, tapak darab tinggi. Okey. Nanti contoh kita buat text box ya, tapak, sepatutnya tapak mana ni? Tak keluar dalam text box. Jap cikgu ni. Allah. Ni lah. Ya. Okey. Ini contoh bagi kesalahan yang boleh berlaku ataupun dia betul tapi kita letakkan nama patut yang bawah ini namanya tapak. Okay. Kat atas ni adalah tinggi. Ini adalah tinggi. Okey, nanti ada yang nakal nanti. Ada murid-murid yang nakal. Dia nak buat lain pada yang lain. Lain pada yang lain. Okey, dia akan buat yang macam ni. Patutnya, ini sepatutnya yang bawah ni sepatutnya. Yang ini yang tidak patut kamu lakukan. Yang saya kalakan warna merah ni. Ni tidak patut. Tinggi kamu namakan apa ya? Tinggi lampai. Tapak kita letak rumah. Macam ni kan. Lampai rumah contoh kan. Dia ada bukan nama untuk kita letakkan dia punya maksud yang sebenar. Jadi dalam bila dia buat orang kata apa, dia buat setengah darab tapak, darab tinggi, dia akan jadi beza lah. Pada keadaan tersebut dia akan jadi apa, masalah ketika orang lain nak baca programming dia. Dia tak ada masalah lah, dia tak ada masalah. Tapi orang lain nak baca programming dia akan menjadi masalah pada bahagian tersebut. So nanti kalau sepatutnya tapak darab, setengah darab tapak darab tinggi. Tetapi bila dia buat macam tu, dia akan jadi formulanya sepatutnya setengah. Ya, Allah. Darab tapak, darab tinggi setengah, darab tapak. Ingat ni kalau kita komputer buat star macam ni. Tapak darab
Okey. Yang ini. Ya. Ini sepatutnya formula dia. Tapi ada yang nakal nanti dia buat formula dia lain pada yang lain. Sekejap cikgu. Kena ni. Kecilkan sikit ke apa ni? Besar sangat. Okey, letakkan. Okey. Ini formula yang baik lah. Nanti ada yang nakal dia buat. Kawan-kawan pun pening kepala bila tengok dia punya programming. Bila orang nak tiru je tak boleh. Maksudnya apa? Programming ni hanya untuk dia sendiri dia faham. Yang lain tak boleh faham. Yang maksudnya apa? Dia nak buat bahasa rahsia dia lah. Bahasa rahsia macam kamu belajar nanti tingkatan 3 kamu akan belajar pasal encrypt dan decrypt ya. Itu nanti tingkatan 3 rumah. Dia akan jadi macam ni. Kan nampak sama tapi bukan dia. Ini yang kita tak nak. Yang merah tu tak nak, kita nak yang warna biru ni. Biru kan tak tahulah, hijau lah, hijau jalan. Jalan maksudnya boleh lah. Hijau striking. Okey, macam ni. Ini contoh yang boleh. Hijau boleh, yang sebelah ni salah. Yang ni jangan lakukan, yang warna merah ni. Cikgu letak macam mana kalau pangkah ke apa. Okey, jadi dalam nota nanti pastikan kita punya buat nama pemboleh ubah itu bertepatan dengan apa yang kita kenal dia. Maksudnya tinggi dengan tinggi, tapak dengan tapak, lampai dengan rumah tu janganlah buat merah. Merah maksudnya jangan buat. Okey, yang ketiga pula, nama bagi pemboleh ubah tidak boleh digunakan dengan nombor. Janganlah letak nombor. Ya, dengan dimulakan dengan nombor. Manakala nama pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Kita tengok macam mana yang tidak boleh ada nombor tu. Okey, macam ni. Ya, nama pemboleh ubah tidak boleh mula 1A. Ya, tidak boleh dimulakan dengan nombor. Contoh, kita buat dalam programming, terus biar kita nampak apa dia punya kesan dia bila kita letakkan perwakilan macam tu. Ya, contoh kita nak buat 1 sama dengan 20. Ni kat sini kita lihat peletakan nombor pada dia punya asas bagi pemboleh ubah. Sebab apa? Dalam syarat kata tak boleh letak nombor pada kita punya pemboleh ubah. So bila kita run, dia akan jadi error. Ya, file error. Sebab apa? Kita tak boleh letak. Sebabnya nilai nama. So contoh kita, okey, mungkinlah kita nak tambah 1 underscore nama. Boleh tak kalau buat macam ni? Bila kita run pun tidak boleh juga, ya, tidak boleh juga. Sebab apa? Perletakan nombor pada bahagian atas tu macam menjadi satu kesalahan. Sebab apa? Dia adalah satu daripada syarat-syarat supaya kita ikut. Supaya kalau syarat itu tidak dipatuhi, maka dia akan keluarkan error kat bahagian depan tu. Tapi kalau kita letak R1, maka boleh tak? Dia akan jadi boleh. Kat sini boleh jadi nilai boleh lah. Sebab apa? Biru tak keluar error, maka dia boleh lah. Tapi kalau kita tak keluarkan nilai dia, kena print lah. Nak keluar nilai dia, kena print. Print apa? Print nama. Copy X. Mana pergi dia? La ilaha Muhammad Rasulullah. Okay, print R1. Bila kita print, barulah keluar nilai R1 tersebut adalah 20. Okey. Itu antara kesalahan pertama, tidak boleh letakkan nilai 1 pada nama tersebut. Ya, ataupun nombor tersebut tidak boleh letakkan pada bahagian hadapan. Kesalahan yang kedua dia kata apa tadi? Tidak boleh letakkan. Ya, tidak boleh letakkan nama pemboleh ubah, tidak boleh ada ruang kosong. Contoh kamu nak letak, ya, contoh nak letak nama murid. Jadi kamu nak print nama murid tersebut. Copy, paste bahagian bawah ni. So kita run. Bila kita run, kita tengok kat sini nama murid. Bila letak kat sini error kat sini untitled ni, kita kata invalid syntax. Syntax tu tidak boleh diterima. Kenapa? Pemboleh ubah tu bila kita isytihar, dia tidak boleh isytihar dalam satu keadaan yang ada dua benda. Kalau macam ni dia akan fikirkan, komputer akan fikirkan ada dua nama pemboleh ubah yang mengumpulkan pada satu nilai sahaja.
Dia akan error lah kat sini sebab apa? Yang pertama ni tak ada nilai. Tiba yang ini adalah murid sama dengan 20 betul. Tetapi pada belakang dia pemboleh ubah tersebut tiada nilai. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita buat ada koma, boleh tak koma? Terang pun salah juga, tak boleh. Dia bukan menyambungkan dan sebagainya. Tapi kita kena letak bila ada nama macam ni kita nak sambung, kita buat underscore bawah. Ya. Run, ada error juga. Boleh tak murid sama dengan tidak boleh. Jadi kita kena rapat. Ya, rapat. Boleh tak rapat? Rapat pun salah juga. Sebab apa? Nama murid. Okay, sorry. Kat sini, sorry. Tadi underscore. Bawah ni pun kena underscore. Kita run. Baru dia boleh. Ya, nama murid. Ini antara keadaan yang boleh kita isytiharkan. Kena sambung dia. Bila dia letak benda ni penyambung, secara automatik ni adalah menyambung kedua-dua nama pemboleh ubah tersebut. Kalau diasingkan macam ni, dia terasing. Jadi nak gabungkan, kena letak underscore. Titik boleh tak? Titik tak boleh. Sebab apa? Titik untuk join. Ingat tak join tadi? Letaklah titik kat sini. Kamu bantailah run. Apa jadi? Ya? Nampak? Ini dia jadi error. Sebab apa? Titik tadi lebih sinonim dengan function join. Ya. Jadi kita tak boleh letak titik. Tak macam ni. Underscore. Letak tolak boleh tak? Letak tolak. Letak tolak macam ni. Tolak adalah operator untuk operasi tolak. Okey, kita letak boleh tak? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi yang boleh letak underscore macam ni. Okey, contoh macam ni. Ada benda lain yang kamu boleh buat jika kamu tak nak letak ya underscore. Underscore ke ni Cikgu Ridwan, betul ke? Underline. Ya, selalu panggil underscore ya. Underscore, okey. Okey, Cikgu Ridwan kata betul-betul tu. Okey, so kita akan letakkan contoh lah. Kita nak letak nama murid ni, kita tak nak letak yang macam ni. Boleh kita buat macam ni. Rapatkan saja nama murid. Tak ada masalah run. Dia tetap jadi satu nama pemboleh ubah. Okey, nampaklah M besar. Nampaklah permulaan sampai akhir dia kat sini. Tapi ini M besar ada permulaan bagi wording yang kedua. Boleh. Tapi janganlah kamu buat macam ni. Pening pula nanti kejap lagi. Nama murid. Ni. Nanti orang nak baca pun nama murid. Contoh kan, kalau orang pertama tak tahu nak sebut pun orang pening kepala juga nak buat macam ni kan. Okey, tapi boleh tak? Boleh, tak ada masalah, tak ada error. Copy balik kat sini. Kat bahagian bawah print ni. So, ni boleh. Nama murid ataupun pecahkan macam ni nama murid. Okey. Ini ya. Okey, ini antara asbab lah. Tetapi nak letakkan tu kena betul lah. Nanti ada yang buat sesuka hati. Dia tulis buat apa? Di room. Di room 6, aman. Ya, dia terbalikkan. Nama murid. Tapi di room aman. Dia seorang dia faham apa benda yang dibuat. Kemudian copy, paste kat bawah ni. Di room aman. Ya, di room aman keluar juga 20 kan. Tapi orang lain nak baca awak punya programming tak tahulah apa benda di room aman tu. Tapi sebenarnya adalah nama murid. Ni maksud apa yang benda yang tak boleh kita buat sesuka hati lah. Ni contoh dia. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang. Kan? Macam tadi tu di room aman. Orang lain boleh, tak ada masalah, boleh. Boleh run, tak ada masalah. Tapi bila dah run nanti orang lain nak tengok apa benda di room aman ni. Kesannya nama murid. Contoh macam tu kan. Jadi masalah pada perletakan nama pemboleh ubah. Boleh run, tak ada jadi syarat je boleh. Tapi daripada kategori cara etika penulisannya salah. Salah lah etika penulisan bagi pemboleh ubah tersebut. Itu adalah contoh pemboleh ubah. Nak habis dah masa. Okey. So seterusnya kita lihat pada pemboleh ubah. Kemudian ni ada contoh dan kesalahannya nama murid. Okey, kita tengok pemala pula. Pemala. Pemala ni adalah bertindak seakan-akan pemboleh ubah juga. Pemala adalah satu contoh untuk pemboleh ubah. Apa beza pemala dengan pemboleh ubah? Beza dia, pemala ni dia beza dia, nilai dia tetap je, constant je. Nilai dia tetap, tidak berubah-ubah. Seakan-akan pemboleh ubah tapi pemala menyimpan satu nilai tu dan disimpan dalam ingatan komputer tu. Nilai dia tak berubah. Nilai itu adalah DCR dalam keadaan dia tidak berubah. Walaupun ditukar jadi apa pun dia tetap itu juga. Contoh dia apa pada bahagian bawah tu.
Kita nak kira pasal luas sfera kan, mesti ada pi. Pi tu sama dengan 3.42. Tukar macam mana pun nilai pi tu tetap juga 3.42 ataupun 22.7. Tetapi yang berubah adalah jejari. Jari 1 dan jejari 2. Contoh kita tengok kat bahagian yang seterusnya. Terkeluar dah bahasa Negeri Sembilan. Ya, ini contoh kita nak letakkan. Ya. Yang berbezanya adalah pada jejari. Jejari pertama, kita lihat kalau yang ini jejari pertama tu kecil sikit kan, yang merah tu kecil. Yang kedua tu nampak dia macam besar sikit. Jadi dia 5 lah, yang kecil tu just 3 kan. Jadi bila luas, pi darab dengan jejari 1 darab dengan jejari 1. Maksudnya apa? Darab pi j kuasa 2. Jadi keluarkan jawapan ni macam tu. Okey, contohlah formula dia. Okey, ini adalah contoh nilai mala itu adalah terletak pada pi tersebut. Nilai pi itu. Maksud apa? Nilai pi itu tak berubah-ubah. Contoh kita buat yang tadi tu, yang sebelum ni. Kita letakkan nilai untuk kita buat diskaun kan. Macam soalan yang kita ada dalam buku dalam kita punya Google Form tu. Nilai yang kita letakkan 0.7 tu. Harga diskaun tu 0.7 tu. Jadi harga diskaun 0.7 tu tak berubah walaupun barang yang kita masukkan berubah-ubah. Nilai total tu berubah-ubah. Tadi kita mula-mula letak 145. Soalan yang kedua dia letak 99 kan dalam Google Form tu. Jadi tetap juga nilai 0.7 tu tak berubah. Sebab apa? 0.7 tu adalah nilai yang malar bagi setiap daripada program itu dilakukan ketika awal sampai ia tamat. Ni contoh lah, contoh. Walaupun dia berubah pada segi barang dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh malar. Ya. Okey, apa beza pemalar dengan pemboleh ubah? Nak istihar macam mana? Kejap lagi kita akan tengok. Okey, so ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, pemboleh ubah nilai dia boleh berubah-ubah. Maksudnya apa? Nilai dia boleh bertukar-tukar nilai dia. Ya, nilai ni boleh bertukar-tukar. Yang macam tadi, nilai bagi jejari nak kira bulatan kan. Jadi nilai dia berubah-ubah. Nak kira tapak taraf tinggi. Jadi nilai dia berubah-ubah. Jadi pemalar pula punya nilai yang tetap dan tidak berubah. Macam tadi harga diskaun 0.7 tak berubah. Pi j adalah pi adalah tidak berubah sebab 3.142. Nilainya malar dia sampai habis. Jadi nilai yang perlu diingat, pengatur cara perlu mengingati label dan nilai yang digunakan. Ya, pengatur cara perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Manakala pengatur cara tidak perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Sebab apa? Nilai dia tetap sama aja. Sampai bila pun tetap sama. Tapi kalau yang ni pengatur program perlu mengingat label. Kalau tapak berapa, tinggi berapa nilai dia. Tapi berubah-ubah lah. Sebab apa nilai dia berubah? Kita perlu ingatlah benda-benda tersebut. Tapi kalau malar tak perlu ingatlah. Hantar dia lah. Dia daripada awal sampai habis, itulah nilai dia. Jadi tak perlulah kita nak ingat sangat dalam kita buat programming tersebut. Jadi standard menggunakan nilai, tiada nilai standard. Nilainya yang standard. Kalau pemboleh ubah tu tak ada nilai standard lah. Sebab apa? Dia masuk mengikut kehendak pengguna. Kalau pengguna nak RM3, RM3. Kalau pengguna nak RM10, RM10. Kalau nak guna RM100, RM100. Kalau pemalar pula nilainya standard dia. Kalau nak 0.7, diskaun ni 0.7 je, 30% kan. Sekarang lah contohlah kan nak raya kan. Nak raya pergi dekat gedung-gedung beli pakaian raya kan. Ni contohlah raya tahun depan, tahun ni tak raya kan kita. Yang raya pun nanti Christmas lah. Tapi kita tak raya Christmas. Kita raya-raya depan lah bulan 5 kan. Lambat lagi. Nak raya Ridwan? Kita raya kan tahun depan? Atau tak raya juga? InsyaAllah. InsyaAllah raya kan kita. Kalau kita raya nanti tahun depan, bulan 4, bulan 2 tu mulalah kita pergi gedung-gedung kan, cari tawaran hebat. 100% diskaun. Contoh kan, 30% diskaun. 50% diskaun. Nilai standard. Nilai dia standard. Sebab apa? Nilai dia malar je. Tak berubah-ubah. Walaupun baju tersebut warna kuning, warna biru, besar saiz dan sebagainya, tetap juga 30% dia punya diskaun dia. Tapi kalau pemboleh ubah pula, kalau baju warna kuning ada cop Aaron Aziz, dia mahal sikit. Ya, kalau samping tu panjang, dia mahal sikit. Kalau samping tu kecil, pendek, harga dia murah sikit. Tetapi diskaun 30% juga. Maksud apa? Nilai diskaun tadi pemalar tu malar tetap dia walaupun dalam keadaan produk dia berubah-ubah. Jadi that's why dia kata kat sini tiada nilai standard bagi pemboleh ubah, tapi pemalar itu ada nilai standard. 30% tu adalah nilai standard. Okey, ini contoh beza pemalar dengan pemboleh ubah. Dalam kita nak buat
nak buat programming ni, antara benda penting yang kita kena tahu, pertama sekali pemboleh ubah, kemudian jenis data. Itu antara dua benda yang perlu kita ketahui. Tak termasuk lagi dengan 3 poin selepas ni. Kita akan belajar macam mana letak operator, dalam syarat mesti ada pembandingan. Tu nanti kita akan lihat pada minggu depan. Untuk minggu ni sampai sini saja. Tapi sebelum tu kita akan lihat satu aktiviti. Aktiviti ni ada pada halaman muka surat 93 buku teks masing-masing. Boleh tengok. Muka surat 93 buku teks masing-masing. Hari ni boleh kita, mana buku teks ni? Cari buku teks sekejap. Buku teks ada dalam, ni buku teks. Okay, dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 93, mana 93? 86. Okay, ni rumusan ni, rumusan ni. Okay, rumusan ni muka surat 93. 89. Sepatutnya kita nak masuk ni. Pemboleh ubah dah. Mana ni? 93. Ni dia. Dan muka surat 93. Ya, ni ada amali. Sepatutnya kalau ada komputer dekat depan kita ni, sepatutnya dalam peksa, dalam sekolah ni dah boleh buat amali dah kita. Ni tak apalah, saya buat amali seorang-seorang, awak tengok je yang lain kan. Okay, so kita akan lihat pada yang pertama sekali. Siapa ada komputer kat rumah, angkat tangan. Aziz ada Aziz, komputer kat rumah? Ada. Kalau ada kejap lagi boleh run. Kejap lagi cikgu akan bagi dia punya macam mana nak buat. Sebab apa dalam ni, kalau nak buat ni, cikgu dah rasanya dah bagi kot hari tu. Kat mana nak buat, cikgu copy, cikgu paste kat dalam Telegram kita tu. Nanti kejap lagi bolehlah guna, nak godek-godek dia macam mana nak run kan. Kalau Allah. Okey. Online Python compiler. Kamu boleh tengoklah dekat grup kita tu, saya dah letak dah online ni compiler. Compiler ni guna untuk kita runkan balik macam mana. Nak guna telefon pun tak ada masalah, boleh run, tak ada masalah guna telefon. Cuma nanti kecil sikit lah, sebab apa, jari besar kan, lama cuti, jadi jari kita semua dah besar. Saya pun jari dah besar dah, nak type tu kadang-kadang dia typo sikit. Jadi guna pakai laptop tu, jari tu muat-muat je, sikit, mudah sikit. Ini contoh kat mana kita nak buat. Saya dah bagi dalam grup sebelum ni pun saya dah tunjuk kat mana nak buat. So kita akan buat amali kejap lagi. So kita nak buat amali pada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Saya akan cepat pantas dan sebagainya. Okey, kita nak buat amali yang pertama sekali, kita nak kira. Ni dalam bentuk ni. Kalau dalam bentuk dalam buku teks kamu, lihat pada dia punya contoh tu. Ini contoh kita boleh buat dalam Python. Tapi dalam kita nak buat guna yang online ni, tak boleh buat benda macam tu. Benda macam ni. Kalau macam ni senang je. 1 tambah 2 sampai 3 darab dengan 4 tolak 15 bagi 3. Ni kalau kita guna Python punya software tak ada masalah. Dia boleh kira sendiri. Dapatlah 19.0 kat bawah. Tetapi bila kita nak buat, ni maksudnya apa? Python ni dia bagi paling mudah sekali budak nak buat. Tak letak nilai apa pun dia boleh print secara automatically. Contoh. Tapi kalau kita ni sebagai seorang pengguna yang beretika, kita janganlah buat macam ni. Kita kena buat, kita ubah sikit. Don't worry, saya dah siapkan dah. Ni besar dah. Besar bahagian ni. Operasi dia. Kena tulis operasi. Sebab apa? Operasi tersebut adalah pemboleh ubah. Ya. Sama dengan apa? Apa proses dia. Kemudian print operasi tersebut. Ni contoh lah. Ya. Kemudian saya ubah sikit daripada programming yang ada pada dalam buku teks tu, saya ubah dalam bentuk ni yang mana nanti kamu nak type nanti boleh, tak ada menjadi masalah. Cuba kita run balik bahagian tepi ni. Sekejap ya, cikgu ubah ni. Okay. Alright. Okay. Ctrl A, copy. Ni tak boleh nak, kalau yang ni pun ada boleh juga JDoodle ni, tapi JDoodle ni bila cikgu ajar dia punya tak berapa, orang kata apa, tak berapa menyelah yang dia punya nak compile bahagian bawah tu. Tak boleh nampak jawapan dia. Sebab apa, JDoodle ni tak berapa. Kalau macam ni kita nampak jawapan dia bahagian bawah. So cikgu paste. Ni. Cikgu run. Ni operasi lah. Awak tulis lah operasi apa-apa. That's why Python ni mudah. Tak ada jadi masalah. Letak je lah apa tambah tolak bagi dan sebagainya. Dia kira juga kat bawah ni. Tapi kalau letak lah print operasi. Kalau tak letak operasi tak keluar. Kalau letak je operasi macam ni, buang macam ni, koran. Memang tak keluar lah sampai tahun depan. Tapi kalau buat print, baru dia keluar. Maksudnya apa? Dia kena buat. Tapi kalau dalam Python punya software tak ada masalah. Dia boleh detect. Okay, kemudian operasi ni. 4 darab 2. 4 darab 2 ni adalah kuasa. Ni kuasa. Kalau darab sekali ni, darab. Kalau 2 kali,
kuasa. Kalau 3 kali jadinya. Tak boleh. Dia tak boleh berkuasa-kuasa. Dia ada kuasa dia. Jadi dalam exam, kalau ingat nak buat kuasa 3, janganlah buat macam ni, kuasa 3. 3 kuasa dia. Kalau 10, bapak lah panjang macam ni anak berat 10 kan. Janganlah. Kuasa tu 2. Kalau darab 1, kuasanya 2. Yang nak ubah kuasa berapa ni? 10. Kuasa 10. Kuasa 100. Kuasa 4. Kuasa 5. Ni darab 5. Mana pula kuasa? Kuasa 7. Ni kuasa. Kalau ada 2 tu kuasa. Tak nampak 2 kuasa. Kalau 1 darab. Ni darab. Tapi tak boleh, jangan letak kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa salah, error. Sebab apa? Tak ada peletakan bagi kuasa-kuasa. Memang ada kuasa 2 je. Kuasa saja, tak ada kuasa. Tak ada kuasa-kuasa. Kalau kuasa-kuasa senang lah orang kan macam ni, kuasa-kuasa. Tak ada. Kalau buat pun error kat bahagian bawah ni. Dia kata tak boleh. Pening kepala dia nak darab berapa kali. Jadi kalau tak kuasa tu sekali je lah. Okey. Kuasa. Kuasa tu sekali. Okey. Sorry hari ni keluar bahasa Negeri Sembilan. Aduh ya. Rindu nak balik kampung. Sorry Cik Wan ya. Cik Wan boleh kadang-kadang saya tahan juga tak boleh keluar kan. Dia terkeluar juga kadang-kadang. Okey. So sekarang kita tengok Biasa ya. Okey. Dan seterusnya kita nak tengok yang dalam ni kita nilai mencetak nilai A. A tu apa? Kalau dalam keadaan ni kan pening kepala kan, kita nak tentukan apa dia. A ni apa? So kalau kita letak float kan secara automatik tahulah keluar dia float. Keluar dia berapa. So kita run tengok berapa keluar dia. Keluarnya adalah 1.66S. Mana tadi? Apa yang atas tu besar sangat? Oh, kuasa 7 tadi, kuasa 2 je. Patutlah. Okey. So 1.66666666 panjangkan. Panjangkan sebab apa? Kita tak letak round bahagian ni. Fungsi round tadi kita nak pendekkan dia. Bila kita pendekkan dia print round, dia akan keluar 1.7. Sepatutnya dia keluar yang belakang ni 1.6. Dia sampai sini. Sini yang dia buang. Sebab apa? 6 yang ketiga ni dah lebih pada 6. Kalau belajar matematik, dia akan bundarkan yang sepasnya, sebelumnya. So jadi 1.7. Tapi kalau kamu nak kata nak 6 titik puluhan, kan 6 titik puluhan. Dia carilah 6 titik puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Yang 6 tu dibundarkan jadi 7. Sebab apa? Yang ni dah ada 6 kan. 6 dah lebih pada 5 jadi 7. Dia bundarkan lah. Ni contoh. Contoh bila kita nak pendekkan guna fungsi round. Dah keluar dah dalam soalan Google Form minggu lepas. Lepas tu dah bincang dah minggu lepas. Tak faham juga dalam buku teks ada. Dalam buku teks ada, dalam nota sekejap lagi saya compilekan semua ada dalam tu. Tu amali. Nanti cubalah buat amali. Sebab saya tunjuk je lah. Sebab apa nak buat sama-sama tak boleh. Tak ada. Kalau ada ni, kalau soalan ni sonok ni. Macam-macam jenis bahasa keluar sekejap lagi. Macam-macam apa? Macam-macam jenis output keluar. Ada yang dapat lain, ada yang dapat lain. Okey, tengok ya. Dia punya coding sama. Saya tunjuk coding sama coding sama, tak ada masalah. Tapi kita letak pada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pada dia punya compiler yang berbeza. Ni compiler yang beza kan, JDoodle. Kita execute, kita run. Dalam JDoodle dia keluar tak? Tengok tak? JDoodle. JDoodle pening sikit, dia keluar lain. Sebab apa? Dalam compiler dia berbeza. Sebab tadi 16 ni, kalau kat dalam, nampak tak? Tak nampak pula kan? Ni. Ini guna JDoodle. 19, 16, 1.0. Dia lain-lain sikit cara dia. Kalau dalam kita punya compiler tadi, dia keluar 19.0, 16. Yang ni contoh. Ni akan nampak beza kan? Dia dua-dua compiler ni, dua-dua pening. Tapi yang biasa kita yang ikut buku kamu, compiler yang saya letakkan ni. onlinepython.com. Ini suitable. Sebab apa yang JDoodle ni, dia nampak pening sebab apa? Dalam dia punya library, dia gabungkan macam-macam jenis bahasa. Kamu letak tepi ni, kamu tekan, macam-macam jenis bahasa. Ada Python ada 2 jenis. Python dengan Python point 2. Ni Python 2, Python 3. Dia ada Python 2, Python 3. Kalau kita letak Python 3, okay, want to you leave Python 2? Yup. Okay, kita Ctrl V. Kita run pula Python 3. Dia akan jadi apa? Python 3 sama dengan Python yang ada dalam buku teks kamu.
Sebab apa? Dalam Python 3 baru keluar nilai yang macam ni. Tapi Python tu dia tak boleh nak buat apa nilai yang sama. So dalam ni dia macam-macam ada. Nanti boleh pilih. Nak buat C++ dalam buku kamu tu pun ada. Kau type lah C++ yang ada tu salin. Nanti jadilah integer. Kat sini boleh guna char. Kat sini boleh guna double. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohlah saya nak tulis double. Double boleh. Nak tulis char. Sama dengan char apa char Z. Boleh. Tak ada masalah. Char Z. Okey. Tu contoh. Tapi guna cout lah. Kalau kita guna print. Dan tadi guna cout untuk ni. Ni lain-lain lah. Programming. Tapi sama je. Double. Cuma yang kalau kita Python tak boleh guna char. Guna pakai string. Tapi dalam bahagian ni char boleh pakai. Double boleh pakai. Sebab apa? Dia punya storan dia pelbagai. Macam-macam. Jadi tak ada masalah lah untuk C++. Tapi kita Python ni sebahagian daripada apa ni dikecilkan sikit. Maksud apa? Dia jadi bahasa yang ringan sedikit. Sebab apa? Dia compiler tu, dia guna compiler. Kalau yang interpreter kan? Cikgu Ridwan. Python guna interpreter kan? Ya. Jadi Python guna interpreter. Manakala kalau yang C++, Java dia guna compiler. Kamu boleh tengok dalam nota kamu. Ya, saya rasa ada dalam ni. Ni. Compiler dengan ni. Kalau guna pengkompil ni, dia punya data dia banyak sikit. Kalau pentafsir ni, dia data dia simpan kecil sikit. Kalau penghimpun, Allahualam tak pernah guna. Pentafsir ni mudah macam tadi bahasa kan. Bahasa kedua-dua bahasa ni dia sama je. Tak ada masalah tapi daripada biasa dia punya penterjemah tu berbeza. Ni contohlah. Okey, sikit lagi. Nabi ni. Alright, yang seterusnya ni masalah ni ni nak kira bulatan. Yang ni yang kedua ni sama je. Ya, kedua ni sama je. Cuma bezanya yang ini lagi bagus pada yang atas. Yang atas ni tak tentukan nilai bagi. Ini ada nilai string, ada nilai integer. Jadi kita tahulah apa benda yang akan keluar. Ni nilai string. Manakala dia gunakan fungsi untuk yang menggabungkan tu, koma tu, gabung ayat. Dia akan jadi satu ayat yang sama. Ini contoh. Ni kan bagus ni. Dia letak string, aminanah pula. Salah eja. Ya, integer apa dan sebagainya. Ni nampak satu penulisan atau cara yang baik daripada yang ini. Yang ini serabut. Sebab apa? Tak meletakkan nilai. Boleh ubah ada, nilai ada, cuma nak tentukan apa sebenarnya ada kat situ. Dia punya jenis data. Kalau yang ni nampak cantik lah. Ada nilai, ada boleh ubah, ada jenis data, ada nilai. Nampak dia macam sesuatu yang tersusun. Cantik dia tersusun kan. Tapi kalau yang ni Allah serabut. Yang pening pada tengok programming macam ni. Okay. Tapi boleh run, tak ada masalah. Boleh run. Tak ada masalah. Okay. So yang ni contoh kita nak buat menyelesaikan satu masalah. Macam ni kan. Kita just run. Ni muka surat 82. Betul tak 82? Betul salah? Buku teks 82 kan? 92. 82 kan? Okey, terima kasih Cikgu Wan. 82. Ya, 82. 92. 92. Okey, 90. 94 Cikgu Wan. 94. 94. Sorry tadi. 94. So kita lihat kat sini macam mana nak kira jari kan. Ni yang tadi tu kita buat tadi. Ya. Pi darab J. Kan pi J kuasa 2. Pi ni adalah nilai pemala. Ni pemala. Ini tak best lah. Tak suka sangat ni. Saya suka yang ni tadi. Mana tadi? Yang saya bagi tadi. Ni. Yang ini dia lebih lemak, manis. Dia punya lebih orang kata apa? Lebih cantik sikit dia punya tulisan. Okey, so yang ini dipanggil sebagai nilai pemalar. Sebab apa? Nilainya sama je, pemalar. Yang ini berubah, jari ni berubah. Maksud apa? Float input. Input ni maksud apa? Masukan daripada user. Bila kita run lah, masukkan ukuran jari bagi bulatan dalam sentimeter. 23. Jadi bila kita enter, okey, bulatan adalah 1662.12. Macam mana kira tu? Sekejap ya. Apa formula dia? Pi J 3.142 darab dengan 23 darab dengan 23 sama dengan 1662118.
Ni contoh dia bundakan kepada 2 titik perpuluhan, kat sini ada 2 bundar kan. So dia akan jadi kalau tak ada keluar contohnya nak keluar 3 tu, dia keluar macam tadi lah dalam kita punya telefon, dalam kita punya calculator tadi. Calculator ni jap, masukkan 23, enter. Calculator. Sama lah. Sama nilai dia. Okey. So kat sini nampak tak jejari darab dengan jejari kan? Ni boleh kita pendekkan yang ini sebenarnya. Yang ni saya disable, saya copy bawah ni. Kita nak ubah sikit programming ni supaya kita nampak lebih cantik. Senang je. Letak kuasa 2. Run. Masukkan 23. Sama je nilai dia. 166,218. Yang tadi tu guna yang atas ni. Pi darab jejari kuasa 2. Macam tu. Cikgu letak pi ni kan ni kan. Sama ni. Kalau guna pi yang kedua, boleh tak cikgu 22 macam tu. Contohlah kita nak istihar macam ni. Pi 2 lah, pi 2. Boleh tak cikgu kita buat 22.7. 22 bahagi 7. 22/7. Jadi letak kat sini pi kan. Pi 2. Boleh tak? Tak ada masalah. Run. Dia keluar juga. 23. Enter. 166.2.5.71. Nampak beza dia? Beza je Wan nilai betul beza. Betul. 2.7 lagi tepat. 22.7 lagi tepat daripada 3.142. So, dia kira yang belakang tu ya? Ya. Okey. Kalau dalam nak selesaikan masalah matematik Cik Wan, mana yang lebih baik digunakan kalau budak-budak nak buat matematik? 22/7 lah. 22.7 lebih baik pada 3.142. Okey. Dia nampaklah beza. Contoh kalau nak nampak beza, sekejap saya buat luas 2. Atas ni letak luas 2, atas ni luas 1. Pi jejari. Okey, sama. Okey, kita test run. Copy kat sini. Paste kat sini. Luas bulatan. Luas bulatan ni saya letak ni yang kedua. 2 dot. Ni luas yang pertama. Dah tengok apa beza jawapannya kan. Oh sorry. Luas. Ni kena ada luas 2. Okay, run. Stop. Run. Okay, 23. Nampak beza tu. Beza dia pada yang belakang ni. Yang beza dia. Kalau 3.142 3.142 ni, ni nilai lah. Bundar titik. Tetapi kalau 22 bagi dengan 7 dengan 3.142 yang beza ni bila ada yang belakang ni lagi. Nampak macam sikit kan? Tapi bila dia gunakan dalam ni dia nampak dia akan beza banyak betul kan? Jadi berapa beza ni? 571 tolak 118. 571 tolak 118. Ni matematik ya. 453 beza dia. Ingat tak dulu saya pernah buat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina magic matematik tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Kan nilai dia beza-beza kan kalau kita buat dia punya masukan dan beza. Okay, so kita akan lihat yang seterusnya. Okay, ni share siap. Okay, ni aktiviti. Aktiviti ni kita tak buat. Ini kita nak bagi tugasan pada kamu. Kita akan bincang minggu depan. Okay, dalam slide ni dah siap dah. Cikgu dah tunjuk apa yang perlu buat. Okay, daripada soalan ni keluar yang ini. Cikgu dah lancarkan lah. Cikgu dah letakkan yang kuning tu apa, biru tu apa pada bahagian ni. Ya, pada bahagian ni dah letak dah. Apa yang ada benda tu. Kemudian cikgu letak pada last sekali, ini halaman kod atau cara ni cikgu kosongkan. Sebab apa? Suruh kamu buat atau cara dia. Mengira isi padu spera, apa yang perlu tulis kalau buat kod atau cara. Formula nak tulis macam mana. Input nak buat macam mana. Output nak buat macam mana. Ini cikgu dah siapkan ruang kosong dia. Nanti kamu boleh cuba buat. Kita akan bincang pada minggu depan. Pada hari Jumaat sebelum kita masuk pada tajuk yang kedua. Okey, ini adalah apa yang perlu kita buatkan untuk hari ini. Okey, ada apa-apa soalan? Dia? Ada apa soalan dia? Senyap dia. Tak ada lain dia? Biasalah ni orang ni. Madiha? Madiha ada? Tak ada. Ada soalan Madiha? Tak ada soalan. Aziz ada soalan Aziz? Nak tanya kita boleh kongsi sama. Okey, Aziz nak tanya apa Aziz? Oh, tak ada apa-apa. Okey, Akif nak tanya apa Akif?
Tak ada, cuma banyak Okey. cikgu post cikgu share video ni dekat YouTube tak sebab nak ulang kaji balik. Okey, terima kasih Akif. Okey. Sekejap lagi cikgu akan share nota dulu. Nanti cikgu tunggu dia dalam masa setengah jam, dia akan compile dalam bentuk video. Nanti cikgu akan share dalam grup kita. Boleh Banyak kita punya video yang kita tak share. Nanti cikgu akan cuba cikgu kongsikan hari ni. Maaf nanti kadang cikgu dah buat, cikgu lupa. Maaf. Nanti saya akan cuba hari ni saya selesaikan. Nanti saya akan letak link dalam grup kita. Okey Kif? Boleh Akif ya? Nanti saya share. Auni nak tanya apa Auni? Auni ada tak? Ke telefon je hidup? Dah merah dah ada suara tadi. Dah merah dia type je. Siapa lagi nak tanya? Nurin ada Nurin? Nurin pun senyap. Tu cikgu. Ada apa nak tanya Nurin? Tak ada. Okey, kalau tak ada Cikgu Ridwan nak cakap apa-apa Cikgu Ridwan? Tak ada. Tak ada. Boleh teruskan. Alright. So nanti kita akan amali dah bagi semua. Kalau kejap lagi saya akan cuba untuk bagikan yang lain tu. Okey Putri. Lain tak okey ya Putri? So nanti cuba test yang page yang last ni. Saya akan compile ni, nota ni. Dan akan letak dalam grup. Kamu akan cuba, sekarang lah saya buat kan. Nanti takut lupa. Nanti all kata tak ada pula. Okay, sorry. Nanti saya buat lah. Saya buat terus. Okay, print. Lepas ni waktu apa? Kerehat. Rehat setengah jam, lepas tu seni. Alright. 3.11. All. Okay. Okay, Cik Wan boleh ambil kat sini Cik Wan nanti untuk nak guna. Sebab yang semalam dia tak habis sampai sini. Okay, saya share dalam grup nota untuk hari ni. Dia dengan latihan lah. Latihan dalam Google Form lah yang sebelum ni. Latihan tu nanti yang selainnya nanti Cikgu Wan bagi. Cikgu Wan bagi dalam modul. Sebab apa saya tak ada modul kat tangan saya. So, sekejapnya mana tadi? 31 all. Okay, open. Okay, nota minggu ini. Okay. Ini nota minggu ini. Alright, saya dah letak dalam grup. Nanti you all boleh cuba. Besar dia 8.2 MB. Boleh simpan dalam telefon. Tak sebesar PUBG lagi. Boleh simpan. PUBG pun 6, 7 gig, 3 ke 5 gig. Okay, sampai sini saja kelas kita. Boleh rehat, boleh solat. Sekejap lagi nak kelas yang lain pula. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama, okay. Waalaikumsalam. Cikgu, yang apa Python tu kena buat dekat komputer ke handphone? Okay, kat handphone boleh Aziz, dekat komputer pun boleh. Dua-dua, mana yang mudah. Tapi kedua-duanya boleh support. Kalau nak buat dalam komputer ke Python ke, tetap guna yang link yang saya bagi tu. Nanti dia lebih mudah. Kalau kamu ujian Doodle tu, takut kamu guna Python 2. Dia lebih suitable untuk Python 3. Yang baru ni. Boleh Zee ya? Boleh. Link ni pada Telegram dah bagi tu. Okey. Okay Terima Zee. kasih cikgu. Sama-sama. Okay, terima kasih semua. Amirul? Okay, boh. Jumpa lagi insyaAllah. Okay, bye. Thank you. Okay.